Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, macam mana perjalanan kat sini? Nak datang ke sini? Ada masalah ke apa ke? Ada, sepatutnya saya kena naik bas Shuttle B. Tapi Okey. saya naik bas Shuttle B, so saya pergi sampai Bukit Kaci. So sesat. So saya tanya kat beberapa orang, dia kata naik bas Shuttle B. Dan alhamdulillah saya sampai kat sini. Oh, awak semester berapa Sebab pusing-pusing boleh sesat juga Semester 1. Oh, Baru je. patutlah. Okey, faham. Okey, sebelum kita mulakan sesi, saya cakap terima kasih sebab sudi jadi klien saya pada pagi ni. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Cik Nur Natasha binti Muhammad Nazli. Saya merupakan kaunselor berdaftar awak pada pagi ni. Okey, awak boleh kenalkan diri awak? Nama saya Nur Syafiqah. Saya Kristan tu, berasal daripada Ibu Perak. Mengambil kos communication. Okey. Itu sahaja. Okey, sebelum ni Syafiqah pernah jalani sesi kaunseling tak? Ini paling pertama. Okey, so mesti Syafiqah tak tahu kan apa itu sesi kaunseling. Tak tahu. Okey, sebelum kita mulakan sesi, saya nak beritahu dekat Syafiqah, sebenarnya sesi kaunseling ni kita sedang menyalakan sesi kaunseling individu. Bermaksud pertemuan bersemuka antara kaunselor dan klien untuk kita mencapai satu matlamat untuk menyelesaikan masalah Syafiqah. Okey, selalunya sesi kaunseling individu ni berlangsung selama 30 hingga 45 minit. Okey, dalam tempoh tu kita akan menjalankan beberapa sesi lah untuk kita tahu punca masalah. Dan saya sebagai kaunselor, saya bukan bertindak sebagai menyelesaikan masalah Syafiqah, tetapi saya memberi celik akal kepada Syafiqah untuk Syafiqah berfikir apa yang Syafiqah perlu lakukan untuk selesaikan masalah tu. Okey. Okey, dalam sesi kaunseling juga kita ada etika kerahsiaan, di mana setiap apa yang kita cakap dalam sesi ini tidak akan dikeluarkan. Bermaksud saya akan merasakan hari ini dan Syafiqah pun akan merasakan hari ini. Sekiranya berlaku masalah yang tak diingini, contohnya mendatangkan risiko kepada kita berdua, saya berhak untuk membawa perkara ini kepada pihak yang ketiga. Okey? Syafiqah ada tak faham ke apakah? Setakat ni faham. Okey, kalau macam tu Syafiqah boleh mulakan apa yang bermain dekat fikiran Syafiqah. First, Syafiqah ada masalah tentang belajar. Okay. First time masuk universiti, jauh dari family, lepas tu nak uruskan masalah study tu semua. Dia macam baru-baru lah susah. Baru-baru ni masalah yang paling besar lah bagi Syafiqah, kawan lah untuk assignment. Okay. Semua orang macam lepas tanya tak nak buat apa-apa, bagi alasan dah balik rumah lah, lain tak ada. So benda tu macam membuatkan Syafiqah sebab dia pun letak semua masalah tu kat bawah Syafiqah. So Syafiqah yang settlekan benda tu. Bagi Syafiqah benda tu sangat dah tak adil. Kita group assignment kita kena lah sama-sama. Itu yang pertama lah. Itu yang kedua, kurang faham apa yang lecturer ajar. Kadang pasal baru-baru ni kan ada isu COVID dan masih kita akan belajar secara face-to-face online. Dan kelas pun dah bermula. Okay. So sangat susah sebenarnya face-to-face online tu sebab kita tak berapa faham apa yang lecturer sampaikan berbanding dengan bersemuka. Okay, so tadi Syafiqah ada cakap Syafiqah daripada ibu dan berpisah dengan family lah. Bisa tahu Syafiqah anak yang ke berapa? Syafiqah anak bongsu. Okey, saya faham kalau anak bongsu mesti dia ada masalah dengan pisah dengan family kan. Mesti dia sebab Syafiqah mesti rapat dengan ayah dengan ibu. Ya. Okey, so balik pada masalah Syafiqah tadi. Syafiqah ada sebut ada masalah dengan group assignment. Bisa tahu subjek apa tu? Subjek Com in Organisation. Dia ada melibatkan kira-kira ke? Tidak. Oh, bermaksud semuanya kena terletak dekat bahu Syah. Ya, betul. Okay,
Sebab dalam satu grup tu ada berapa orang? Ada 3 orang. Bertiga termasuk Syaf. Okay, nak 3 orang tu, diorang tak buat langsung kerja ke macam Macam tak buat langsung. Langsung macam, oh sebab dalam grup tu Syam yang paling junior. Okay. Sen satu, dia orang semua dah set mata. Sen macam, oh sen satu lah buat macam tu. Okay, faham. Okay, Syaf pernah tak cuba nak selotok dengan ahli kumpulan Syaf tu? Pernah Syam cakap macam satu tahap tu dah rasa macam marah. Kita cakap dengan dia orang kan tak boleh buat macam ni. Tapi dia orang respon dia orang macam alah sabarlah nantilah macam tu. Padahal deadline tu nak dekat dah tapi dia orang bagi alasan macam tu. So Syamika juga yang kena buat kerja dia orang. Okay, yang SEM atas tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Dua-dua lelaki. Dua lelaki. Diorang ada tak pernah cuba macam nak tolong ke, contoh dalam assignment tu, diorang pernah cuba tak nak tolong Syafiqah untuk buat sekali, contoh daripada segi printing ke? Tak ada. Dia orang semua cakap, oh mula awal-awal dia buat ni. Tapi bila saat akhir semua lepas tangan. Bila kita minta nak compile ke, nantilah tak buat lagi lah. Apa tak apa tolong macam tu. Okay, Syaf pernah rujuk dekat lecturer tak? Pernah sebab tak berani. Oh, sebab dia apa? SEM atas. Okay, dalam tempoh buat tugasan tu, pernah tak jumpa bersemuka? Pernah sekali, itu pun dalam kelas sahaja. Oh, lepas tu dah tak. Sebab bila ajar nak jumpa ke, misalnya sebagai ajar Amnesia, oh tak boleh ada futsal lah, oh dia ni lah, macam-macam alasan. Okay, faham. Okay, so maknanya sekarang ni pun Syaf masih lagi buat kerja yang sepatutnya jadi kerja diorang. Masih. Okay, so apa yang Syaf rasa Syaf perlu buat untuk elakkan masalah yang terjadi? Kena cari ahli pasukan dan cari grup meet yang bagus lah buat kerja. Sebab cukulah sekali je dah kena macam ni, tak nak kena lagi berbesar pula. Okay, saya faham perasaan Syaf sebab saya pun pernah jadi student. So saya nak kongsikan sikit lah pengalaman saya sebagai seorang student. Okay, masa saya semester 2, saya pernah ada group assignment dengan ahli kumpulan saya lah. Tapi semua ahli kumpulan saya tu semua tak boleh kerjasama. Maknanya bila kita minta untuk kita compile, diorang selalu cakap kejap kan. Saya faham perasaan tu. Okay, satu sebab saya ni jenis macam tak suka orang lain tolong compilekan sebab saya ada sifat overthinking, macam takut diorang buat kerja tak betul ke apa. So saya yang nak buat semua, tapi bila saya dah buat benda tu, diorang macam tak apalah buat semua. So saya faham perasaan Syaf sebab saya pernah buat dekat tempat Syaf. So saya bagi beberapa pendapat. Mungkin selepas ni Syaf boleh cuba selotok, maybe kalau selotok tak menjadi, Syaf juga boleh rujuk dekat lecturer. Sebab saya faham bila jadi senior ni, sifat kita untuk buat tugasan tu jadi susah sebab kita ada grup dengan junior. Syaf pula perempuan, so diorang macam rasa macam senang nak bully Syaf. Okay, so untuk yang member assignment Syaf tu, maybe Syaf boleh boleh create group WhatsApp dan boleh cakap selotok, means cakap sepatutnya awak buat part ni, so tak adalah macam semua letak kat bahu Syaf kan. And boleh saya tahu tak tempoh lecturer bagi untuk submit assignment tu dalam berapa lama? 2 minggu sahaja. 2 minggu. Oh, okay, agak singkat masa tu Okay, so dalam tempoh 2 minggu tu Syaf sahaja yang buat. Sebab setiap kali minta dan macam nantilah busy sampai rasa macam Kalau tak apalah, dah aku jangan buat. Okay, Syaf pernah tak rujuk dekat orang lain ke? Kena tak diorang ni tanya dia punya apa betul tak dekat group assignment lain pun diorang
Pernah tak buat perangai macam tu? Pernah tak? Pernah. Saya pernah tanya kat seorang ni, kawan dia juga. Saya tanya kat dia, dia memang attitude dia memang macam tu ke? Dia kata dia memang macam tu. Dia memang problem. Sebab Syaf kumpulan ini sekali pun sebab time tu lecturer sendiri yang tunjukkan, bukan kita yang pilih. Dapat sekumpulan ini. Okay, maybe Syaf boleh ambil saya punya cadangan, maybe boleh rujuk pihak lecturer. Sebab manakah sekarang ni pun kita ada masalah dengan kelas online kan, semua berlaku online. So maybe Syaf boleh ambil inisiatif untuk WhatsApp lecturer tu bagi tahu masalah sebenar. Sebab kita juga tak boleh nak salahkan lecturer tentang pembahagian ahli kumpulan. Sebab mungkin lecturer tu anggap semua anak murid dia boleh buat kerja. So bila terkena dekat Syaf dapat ahli kumpulan yang tak boleh bekerjasama, so jadi agak membebankan. Okay, so untuk assignment tu tak ada subjek kira-kira kan. Okay, kalau saya tak ada subjek kira tu kira tak ada masalah sangat kan. Melainkan kalau ada kira-kira tu dia jadi agak stres sebab kita nak kena buat semua. So Syaf ada apa-apa lagi tak yang nak share ke? Lagi satu Syaf nak share macam Syaf masuk sini pun bukan dapat course yang Syaf nak. Okay. So bagi Syaf, Syaf tak enjoy belajar. Kita buat ni ada rasa terpaksa. Bukan sebab diri kita sendiri yang nak course ni. So kadang-kadang tu rasa macam struggle bila dapat lecturer yang macam tak boleh nak tolak answer. Lepas tu dapat ahli group yang tak nak bagi kerjasama. Kadang-kadang benda tu buatkan Syaf rasa stres dia kerana seseorang. Okay, boleh saya tahu Syaf sebenarnya nak course apa? Itu bila Syaf minta UPU tu, Syaf minta course pendidikan awal kanak-kanak. Okay. Tapi tak dapat, Syaf dapat course communication. So itu je peluang yang ada. Syaf masuk juga, Syaf ambil juga. Okay, pendidikan kanak-kanak tu you mana? Syaf minta UPC. UPC. So Syaf dah pernah jalankan sesi Maxi apa semua kan? Sesi Maxi tu lepas lah. Tak lepas. Oh, maknanya tersangkut dekat sesi Maxi. Okay. Okay, saya faham. Dan saya juga nak ceritakan sedikit pengalaman sebab saya sebenarnya tak berapa minat dengan course yang saya ambil sekarang. Tapi bila lama-lama saya cuba adapt and bila saya nak adapt tu saya ingat family saya. Okay, macam kita dah dapat peluang untuk sama belajar degree. So why not kita buang perasaan tak suka tu. Okay, sebab at the end apa yang pilihan kita, family kita juga suka. So contoh macam Syaf cakap, Syaf tak enjoy, Syaf selalu menangis ke apa ke, Syaf cuba cari kawan yang boleh meluangkan. Okay, so saya rasa dengan Syaf datang jumpa saya, cerita masalah Syaf, itu salah satu usaha Syaf untuk meluangkan masalah Syaf. Okay, dalam bila Syaf dapat result UPU tu, family Syaf ada bantahan tak bila dapat course communication? Tiada, tapi diorang tahu Syaf nak course apa. Lepas tu bila Syaf tak dapat, diorang macam tak apalah, sambung je. Ada je peluang tu, ambil je. Tu yang Syaf macam maybe ni je peluang yang Syaf ada, tu yang Syaf terpaksa ambil juga. Okay, tapi family Syaf sportif kan, dia tak ada apa-apa halangan miss. Tak payahlah course ni tunggu lain, tak ada kan. Okay, itu maknanya family Syaf sangat sportif sebab dia tahu dia tak patut nak downkan anak dia apa semua kan. So Syaf patut bersyukur part tu lah. Okay, so untuk course Syaf sekarang ni, saya rasa Syaf banyak peluang untuk luaskan Syaf punya kerjaya. Sebab course yang communication ni bukannya course yang senang. Sebab saya tahu communication ni memerlukan kita bercakap dengan lebih banyak, macam kita kena yakin. Okay, so Syaf pernah tak ada rasa nak buat semua tu? Contoh Syaf ada join tak apa-apa kelab ke untuk Syaf bina keyakinan diri Syaf tu?
Syah cuba masuk dalam JKPS dan Alhamdulillah Syah diterima. Daripada situ Syah banyak belajar cara nak berkomunikasi dengan orang. Daripada situ juga Syah build self-confidence untuk cakap dengan orang, sebab sebenarnya Syah memang kurang cakap dengan orang sebab tak ada keyakinan diri langsung. Tapi lepas masuk JKPS, orang rasa macam bersyukur gila dia ubah Syah sikit demi sedikit yakin dengan orang, cakap dengan orang, jumpa dengan orang, buat aktiviti dengan orang, bertanggungjawab tu. Syah rasa macam bersyukur gila. Okay, so maknanya Syah tak ada apa-apa masalah kan dalam JKPS tu? Jadi setakat ni dia adalah sebab semua JKPS sangat membantu. Kita orang dah macam satu keluarga. Kalau ada masalah, JKPS ni tolong kami, saling bantu antara satu sama lain. Okay, so daripada situlah Syah build confidence Syah kan. Okay, boleh saya tahu tak dekat dalam family Syah, dalam keluarga Syah, Syah seorang yang pendiam ke macam mana? Syah sebenarnya jenis tak banyak cakap. Dengan family pun jadi cakap bila perlu je lah. Tapi bila dah masuk kat sini, jumpa orang-orang dan bertanggungjawab, lama-lama tu jadi banyak cakap. Dia macam membantu kita lah nak komunikasi dengan orang. Lepas tu bila balik rumah cuti dengan family tu, dia macam dah banyak cakap. So dia macam kerja lah. Daripada pergi dia banyak cakap. Okay, so maknanya maybe ada hikmah Syah dapat course communication. At least communication antara Syah dengan family banyak positif berbanding negatif. Betul. Okay. So ada tak dekat dalam family parent Syah nampak perubahan Syah tu? Mak Syah lah yang selalu nampak macam, ni betul ke anak aku ni kan? Sebab Syah macam dah banyak borak dengan dia, banyak cerita masalah Syah dengan dia. Sebelum ni memang tak cerita apa-apa, memang senyap je. Lepas tu bila dia nampak kita dalam itu, dia macam pelik lah, tapi dia happy. Dalam masa yang sama dia happy tengok anak dia dah berubah macam tu. Okay, so bila dulu Syah cakap Syah pendiam dekat rumah, so kebanyakan masalah Syah banyak share dengan siapa? Sebab sejujurnya Syah jenis jarang nak share masalah. Sebab bagi Syah tak ada siapa yang faham masalah Syah tau. So Syah jadi simpan je. Tapi sejak dah masuk ibu, jumpa ramai kawan dan jumpa kawan yang macam dia ni kita boleh cerita masalah kan. Sejak tu Syah cuba cerita masalah Syah kat kawan yang nampak Syah. Okay, so maknanya Syah dah tak ada masalah untuk communicate dengan orang sekeliling. Dia ada kes. Okay, sebab Syah ambil course communication, so saya anggap Syah selesa dengan course yang Syah ambil sekarang, manakala Syah boleh apply course tu dalam kehidupan seharian Syah. Okay. Okay, so okay, untuk saya nak tahu untuk yang JKPS tu Syah ada memegang jawatan yang penting ke? Sebab tadi Syah cakap Syah build confidence melalui jawatan kuasa tu kan? Di dalam JKPS Syah memegang jawatan sebagai RA Blok C. So menjadi RA tu kita kena banyak komunikasi dengan penghuni Blok C. Kalau ada masalah kita yang kena selesaikan, kita kena jumpa orang, kena terangkan dulu. So dalam masa yang sama tu kita dapat build confidence, cara nak cakap dengan orang, cara nak beri penjelasan dengan orang tu. Sebab kadang-kadang bukan semua faham apa yang kita nak sampaikan, dia kena ada cara. So melalui JKPS ni semua Syah dapat lah macam ni cara nak komunikasi dengan orang. Dan Alhamdulillah lah benda tu sangat membantu. Okay, saya tahu Syah nak communicate dengan penghuni Blok C tu, Syah ada refer mana-mana JKPS ke? Minta tunjuk ajar ke? Syah selalu refer dengan presiden, dengan mentor, di mana kita orang, dengan AC kita orang, cara mencari nak selesaikan masalah. Sebab ada masalah je kita tak boleh terus nak melata. Kita kena tahu cara macam nak keluarkan keadaan tu. So Syah banyak rujuk presiden, timbalan dan semua dalam JKPS tu. Dan kata-kata dia orang tu sangat membantu sebenarnya. Okay, so sepanjang Syah memegang jawatan sebagai RA, ada tak apa-apa masalah daripada segi communicate, salah faham ke? Salah faham tu ada tapi tak teruk. Contohnya macam
apabila ada kerosakan dekat blog, macam tugas sebagai A, bila student inform dekat kita inform kat pejabat untuk buat report supaya pihak JPP boleh repair. Tapi dia ambil masa lah, bukannya kita report JPP tu datang repair. Kadang-kadang student macam tak faham, diorang ingat Ali tak buat kerja, Ali tak report. So kadang-kadang benda tu susah kita nak terangkan bila diorang tak cuba nak faham apa yang kita rasa sebenarnya. So Syaf akan cuba terang yellow dalam blog. Dia ambil masa sekian, bukan terus dia repair kan. Dan alhamdulillah lah, kita cakap, kita terang yellow, student ni boleh faham. Okay, so maknanya Syaf tak ada berlaku apa-apa pergaduhan lah dengan penghuni blog. Setakat ni memang tiada, sebab semua macam okey, smooth je. So rasa bersyukur gila lah kat situ. Okay, so saya nampak daripada segi penceritaan Syaf, banyak perubahan yang berlaku dalam hidup Syaf. Contohnya daripada segi seorang yang introvert kepada extrovert. Means dulu Syaf seorang yang pendiam, sekarang Syaf dah berani untuk bercakap depan orang ramai. Ya, betul. Okay, Syaf ada apa lagi tak yang nak diceritakan ke, yang mengganggu fikiran ke apa ke? Setakat ni tiada. Okay, so saya buat kesimpulan. Okay, Syaf mempunyai ada 2 anak beradik. Syaf anak bongsu dan Syaf ada masalah untuk adapt dengan suasana di UM. Dan Syaf juga ada masalah dengan group assignment, which is 2 orang lelaki daripada senior atas yang tak nak bagi kerjasama dalam assignment yang Syaf yang berkumpulan. Okay, so Syaf juga ada masalah Syaf juga ada masalah daripada segi communicate dengan orang ramai, terutamanya family, sebab Syaf seorang yang pendiam. Okay, so daripada segi saya boleh buat rumusan, Syaf dah boleh adapt dengan sekeliling sebab Syaf dulu bukan seorang yang meminati course communication. Okay, tetapi bila Syaf join JKPS, Syaf mula ada rasa untuk build confident, buat keyakinan, bertambah keyakinan. Syaf banyak bercakap dengan orang ramai. Okay, so dari situ saya boleh nampak Syaf ada semangat untuk ubah diri Syaf jadi yang lagi baik daripada sebelum ni. Okay, so saya sebelum kita akhirkan sesi kaunseling kita hari ini, saya nak tegaskan sekali lagi, segala apa yang diperkatakan dalam sesi ini adalah rahsia dan saya berhak melaporkan masalah Syaf ni kalau berlaku perkara tak diingini, contoh berlaku keganasan atau pembunuhan. Okay, Syaf ada apa lagi yang nak ceritakan? Okay, kalau tiada, untuk selepas ni Syaf nak lagi tak buat sesi kaunseling dengan saya? Nak. Okay, kalau nak nanti kita akan tengok dulu perkembangan Syaf dengan ahli assignment Syaf tu. Kalau berlaku positif, kita akan teruskan sesi, dan kalau berlaku perkara negatif pun kita tetap akan jalankan sesi. Dan nanti Syaf boleh hubungi saya kalau Syaf ada kelapangan masa untuk melakukan sesi kaunseling ni. Okay. So terima kasih sekali lagi sebab sudi menjadi klien saya pada pagi ini, dan semoga hidup Syaf lebih positif, lebih berjaya daripada masa akan datang. Okay. Terima kasih. Sama.